Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 iaitu bahagian fiqh istinja suatu tuntutan. Jom kita belajar bersama-sama. Okey, sebelum kita meneruskan kepada mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat standard pembelajaran yang ingin dicapai. Okey, iaitu yang pertama, menyatakan maksud, hukum, dalil nakli dan juga alat-alat istinja. Kemudian, menjelaskan kepentingan istinja, melakukan tunjuk cara istinja dengan betul dan juga menerangkan adab-adab qada hajat. Apakah maksud istinja? Okey, maksud istinja dari sudut bahasa ialah selamat daripada penyakit. Kemudian, maksud istinja dari segi istilah ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubur dan juga dubur. Okey, apakah dia kubur dan dubur murid-murid? Kubur ialah tempat keluarnya najis di bahagian kemaluan di hadapan, manakala dubur ialah tempat keluarnya najis di bahagian belakang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hukum istinja. Istinja hukumnya wajib ke atas semua orang Islam. Sekiranya kita tidak melaksanakan istinja, maka ibadat-ibadat yang kita laksanakan itu tidak sah, seperti solat, tawaf, Okey, kita lihat kepada hadis Nabi SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma'in yakni yastanjibi. Terjemahan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi SAW keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya. Okey, jadi sekiranya Rasulullah pun mengamalkan beristinja dengan betul, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah juga melaksanakan ibadat istinja, melaksanakan istinja dengan betul. Apakah kepentingan istinja kepada orang Islam, kepada seluruh muslimin? Okey, sebelum itu kita lihat kepada hadis Nabi SAW. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, mara Rasulullah SAW ala qabraini faqala, amma innahuma la yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabiri amma ahaduhuma fakana yamshi bi namimati wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulihi. Terjemahannya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pernah melalui dua kubur. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya kedua-dua orang dalam kubur ini sedang diseksa. Mereka diseksa bukanlah diseksa kerana dosa besar. Seorang daripada mereka diseksa kerana selalu mengadu domba, manakala seorang lagi tidak bersih daripada kencingnya. Kemudian jadi kepentingan
beristinja di sini ialah yang pertamanya ialah supaya ibadat menjadi sah dan dapat dilakukan dengan sempurna. Okey, kemudian badan menjadi sihat dan cergas, maknanya dengan cara kita membersihkan diri kita daripada kotoran dan juga najis, jadi pastilah diri kita akan lebih bersih dan juga lebih sihat. Okey, kemudian dikasihi oleh Allah dan juga Rasulnya. Okey, kemudian yang keempat, terhindar daripada penyakit. Seperti mana yang kita ketahui bahawa sekiranya kita tidak menjaga kebersihan, sekiranya kita tidak membersihkan najis dengan baik, maka penyakit-penyakit yang akan datang dalam tubuh badan kita. Okey, kemudian memberi keselesaan kepada diri dan juga orang lain. Okey, seterusnya kita lihat kepada alat-alat untuk istinja. Okey, apakah dia alat-alat untuk istinja murid-murid? Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama ialah air mutlak. Okey, apakah dia air mutlak? Ustazah rasa murid-murid dah belajar sebelum ini, iaitu air mutlak seperti air perigi, okey, air embun, air sungai, okey, air mata air, air laut, air salji. Okey, jadi semua itu adalah air mutlak dan boleh digunakan untuk beristinja. Okey, seterusnya ialah batu, benda-benda yang kesat seperti batu, okey, daun kering dan juga tisu. Okey, seterusnya ialah bahan-bahan yang haram, iaitu yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, apakah bahan-bahan tersebut? Iaitu kertas ataupun bahan yang tertulis ayat Al-Quran, hadis Nabi, nama Allah dan juga nama Rasulullah. Okey, kemudian yang kedua ialah makanan, benda yang dihormati seperti makanan dan juga tulang. Okey, kemudian benda-benda yang berbahaya seperti kaca dan juga buluh. Okey, kemudian benda-benda yang bernilai seperti emas, perak, dan juga benda yang najis seperti tahi binatang yang kering. Jadi benda-benda tadi tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey. Okey, kita lihat bagaimanakah cara untuk beristinja dengan betul. Okey, yang pertama menggunakan air dan juga benda kesat. Jadi cara ini yang pertama, kita bersihkan dulu najis dengan batu, dengan 3 biji batu ataupun batu yang mempunyai 3 permukaan. Kemudian kita basuh dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Okey, cara ini ialah cara yang paling afdal dilaksanakan. Okey, seterusnya ialah cara yang kedua, iaitu menggunakan air. Jadi cara ini ialah cara yang biasa kita laksanakan dan juga cara yang popular dalam masyarakat kita. Memandangkan negara kita kaya dengan sumber air. Jadi cara ini ialah cara yang paling mudah untuk kita laksanakan, iaitu basuh tempat yang keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Kemudian yang ketiga ialah menggunakan batu ataupun benda-benda kesat, seperti mana yang kita ketahui tadi, benda-benda kesat seperti daun kering, tisu, okey, kertas, okey, jadi bagaimana cara kita nak melaksanakan istinja dengan menggunakan benda-benda kesat ini? Okey, jadi pertama sekali hendaklah kita membersihkan tempat yang keluar najis dengan 3 biji batu ataupun batu yang mempunyai 3 permukaan.
ataupun dengan menggunakan benda-benda yang kesat sehingga diyakini bersih. Okey. Bila kita menggunakan benda-benda yang kesat, terdapat beberapa syarat ya untuk kita menggunakan alat-alat tersebut. Yang pertama, alat itu mestilah suci, bersih dan juga kering. Ya, contohnya batu yang kita hendak gunakan itu mestilah batu yang bersih dan juga suci dan juga batu yang kering. Kemudian yang kedua ialah najis pada kubur dan juga dubur belum kering. Ya, pastikan ya selepas kita membuang air besar ataupun air kecil, ya, najis tersebut belum lagi kering. Kemudian yang ketiga ialah najis tidak meleleh ke tempat yang lain. Ya, seperti meleleh di celah-celah peha, ataupun meleleh pada kaki, ya. Pastikan kita tidak bergerak ke tempat yang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang keempat, tiada najis yang melekat di tempat keluar najis. Ya, maknanya tak ada najis lain yang melekat ataupun yang melekat ya pada tempat keluar najis, ya. Seterusnya kita lihat kepada adab-adab qada hajat, ya. Jadi bila kita nak melaksanakan qada hajat, kita perlu mematuhi adab-adab yang tertentu. Yang pertama, tidak membawa masuk ke dalam tandas ya benda-benda yang dimuliakan seperti Al-Quran dan juga bahan-bahan yang tertulis ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, membaca doa sebelum masuk ke tandas. Murid-murid ingat lagi doa untuk masuk ke tandas? Ya, pasti murid-murid dah belajar masa di sekolah rendah dahulu. Mari kita baca bersama-sama ustazah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dulu masa di sekolah rendah mungkin murid-murid dah pernah dengar nasyid kan, dialunkan ya seperti ini, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian yang ketiga, memakai selipar dan juga penutup kepala. Kita mesti memakai selipar dan menutup kepala kita, ya, ketika hendak melaksanakan istinja. Kemudian melangkah dengan kaki kiri. Yang kelima, menjaga aurat sehingga ke tempat membuang air. Yang keenam, tidak menghadap ke arah kiblat. Pastikan ketika hendak beristinja, kita tidak menghadapkan badan kita, muka kita ke arah kiblat, ya, seperti mana kita solat. Ya, jadi kita kena mencari tempat yang tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketujuh, tidak melakukan perkara yang dilarang ketika beristinja. Seperti bercakap-cakap. Kemudian menggunakan tangan kanan untuk memegang kubur dan dubur. Seterusnya, tidak membuang air di tempat yang dilarang. Seperti tempat orang berteduh, ya, di bawah pokok ataupun tempat laluan orang. Kemudian beristinja di lubang-lubang, ya, dalam tanah. Kemudian beristinja di air yang tenang seperti tasik, ya, dan juga lombong. Yang kesembilan, beristinja sekurang-kurangnya sekali
dan juga sunat ya, sekiranya kita melaksanakan sebanyak 2 hingga 3 kali. Okey, kemudian membersihkan tandas agar dapat digunakan orang lain. Ya, sebenarnya amalan ini bila kita sudah terbiasa ya, di rumah kita sudah terdidik untuk membersihkan tandas selepas kita menggunakan. Okey, kita akan terbiasa walau di mana sahaja kita berada, walaupun kita menggunakan tandas awam. Ya. Okey, jadi dengan cara ini orang yang akan menggunakannya selepas itu ya, dia dapat menggunakan tandas tersebut dengan selesa. Okey. Dan yang terakhir ialah membaca doa keluar tandas. Ya, okey, apa dia doa membaca doa keluar tandas dia? Murid-murid ya, iaitu alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Okey. Jangan lupa ya, sentiasa amalkan doa masuk ke tandas dan juga doa keluar tandas. Okey. Okey, jadi itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa murid-murid sentiasa ingat bahawa kita hendaklah mengamalkan cara beristinja dengan betul. Dan jangan lupa adab-adab ya untuk melaksanakan istinja. Semoga kita terhindar daripada penyakit dan juga perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita. Okey. Ustazah sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah untuk mendapatkan info-info yang menarik. Okey, sekian. Terima kasih.